أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ulama dulu boleh ingat beribu-ribu hadis tanpa apa? Tanpa tengok. Cuba bayangkan Ishaq bin Rahoya meninggal tahun 139 Hijrah, 239 Hijrah. Ishaq bin Rahoya guru kepada Imam Al-Bukhari. Dia kata, aku seolah-olah nampak 100,000 hadis depan mata aku. Maksudnya dia ingat hadis 100,000 hadis tu seolah-olah depan mata dia sekarang. Dia punya kekuatan ingatan dia. Dan bila mana orang sebut ayat tersebut kepada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari senyum dia. Dia kata, kamu pelik ke? Maksudnya kalau kita dah, macam mana orang boleh ingat 100,000 hadis bulat-bulat tanpa tengok? Tapi Al-Bukhari bila didengar pula orang cerita kat dia kisah Imam Ishaq tadi, dia kata, apa yang nak pelik? Kamu tak rasa lebih terkejut ke kalau zaman ni hidup orang yang boleh ingat hadis 200,000 hadis seolah-olah depan mata dia? Maksud dia nak masukkan diri dia lah. Dia nak cakap bahawa diri dia sebenarnya lebih hebat daripada Ishaq bin Rahoya. Dia seolah-olah nampak 200 hadis tu depan mata dia, macam dia seolah membaca. Itu kekuatan ingatan orang zaman dahulu. Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal tahun 264 Hijrah. Dia kata, aku kalau berjalan dekat pasar, aku sampai kena tutup telinga bila mana aku terdengar bunyi muzik dekat pasar. Sebab apa? Sebab kalau aku tak tutup telinga, aku akan hafal. Nanti benda tu sebut main dalam kepala aku. Nanti aku jadi teringat automatik. Dan dia kata, aku ingat lagi buku yang aku simpan 50 tahun lepas dekat satu rak tu. Kat mana rak yang aku simpan, apa isi buku dia, isi tersebut, line berapa, apa ditulis, muka surat berapa, dia tahu. 50 tahun benda dah berlalu. Jadi ingatan ulama dulu, subhanallah, ajib, pelik. Yang kita hari ni kalau dengar ingatan tu, kita macam mustahil kan. Sebab itu kita nak cuba ukur dia punya kemampuan dengan ukur kemampuan zaman kita. Hari ni kalau kita ulang 10 kali pun tak ingat, ulang 100 kali pun tak ingat. Ajib. Itu perbezaan antara ulama sekarang dan ulama dahulu. Al-Bukhari rahimahullah, dia bila mana dia belajar kat kelas, sahabat-sahabat dia tengok dia tak tulis. Sebab ulama dulu dia akan tulis. Macam Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Dia kata, aku kalau mana menulis daripada Ibnu Abbas, zaman dulu mana ada buku-buku proper macam ni nak tulis. Jadi dia akan tulis dekat atas papan, atas kulit. Kalau dah penuh kulit tersebut, dah tak ada tempat nak tulis, dia akan tulis kat selipar. Dia kata, aku tulis kat selipar aku. Bila dah penuh selipar dia akan tulis kat tangan-tangan, badan-badan dia. Orang kata bersungguh-sungguh dia nak cuba collect semua info-info faedah yang dia dapat. Dan selepas dia orang ingat, kadang-kadang dia orang bakar je. Contoh Ibn Sirin meninggal tahun 110 Hijrah. Dia kata, kalau aku tak akan menulis, sebab dia tak depend pada tulisan, dia akan ingat. Tapi bila aku terpaksa untuk nak tulis, aku tulis, lepas tu aku tengok, kalau aku dah ingat aku akan bakar. Sebab dia orang tak nak depend pada penulisan. Hari ni kita dah lah tak tulis. Kalau kita tulis pun kita tak faham apa yang kita tulis. Lepas tu kalau kita nak hafal pun tak dapat hafal juga. Itu perbezaan zaman sekarang dengan ulama zaman dahulu. Al-Bukhari sambung balik tadi, dia kata dia pernah menghadiri kelas selama beberapa hari, kelas hadis. Dia ambil 15,000 hadis, dia belajar 15,000 hadis. Kawan-kawan dia tanya, kamu tak tulis apa-apa ke? Dia kata, aku tak, jangan samakan aku dengan kamu lah. Maksudnya macam tu lah, bahasa pasar dia. So kawan-kawan dia ingatkan Al-Bukhari memang saja-saja kerek lah. Tapi rupa-rupanya tak. Al-Bukhari ingat daripada kulit sampai ke kulit, dia ingat semua berdasarkan memori, dengan hanya mendengar sahaja. Kita hari ni satu hadis pun kalau saya sebut hari ni, ulang balik pun tak boleh ingat kan? Jadi kita bezalah antara ulama dahulu dan kita zaman sekarang. Ulama dahulu dikorbankan jiwa raga dia untuk nak hadis. Hari ni kalau kita nak datang seminar ke, nak pergi kuliah tepi surau, apa saja kita rasa berat nak belajar. Ulama dulu biarlah berjalan beribu-ribu kilo ukuran. Macam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi meninggal tahun 277 Hijrah. Bayangkan dia cerita sendiri. Ni dia kata sendiri,
Dia kata, aku dalam proses pertama aku menuntut ilmu hadis, aku merantau selama 7 tahun, 6 tahun. Aku merantau berjalan kaki sejauh Alfa Farsakh. Alfa Farsakh ukuran di zaman sekarang sekitar 6,000 kilometer berjalan kaki. Tak ada naik unta, tak ada naik kuda. Dia kata aku berjalan selama 6 tahun tu untuk nak merantau menuntut ilmu hadis sejauh ukuran sekarang 6,000 kilometer. Dia berulang-alik, dia pergi ke Palestin, kat Palestin dia pergi ke Ramlah, Baitul Maqdis, Tabariyah, Asqalan, lepas tu dia travel pergi ke Syria, dia pergi ke Dimashq, dia pergi ke Hims, lepas tu dia pergi ke Turki, dia pergi Antakya, dia pergi ke Tarsus, dia patah balik ke Syria, dia pergi ke Hims, dia patah balik ke Bisan dekat Palestin, kemudian dia patah balik dekat Syria balik, kemudian dia turun kemudian Iraq, Kufah, Basrah, Baghdad. Yang mana dia kata aku ulang-alik daripada Baghdad ke Kufah ni berulang kali yang aku tak terkira. Aku berulang-alik daripada Mekah ke Madinah banyak kali tanpa aku nak kira. So bila mana aku dah sampai ke lebih kurang 6,000 kilo tu, aku dah malas, dah tak larat nak kira. So maksudnya dia berjalan lebih daripada 6,000 kilo semata-mata untuk nak menuntut ilmu hadis. Dan Abu Hatim juga dia kata, bayangkan kesusahan dia dalam belajar. Aku pernah plan nak tinggal di Basrah selama setahun, tapi baru 7 bulan aku belajar, aku dah pokai lah, tak ada duit. Sebab dia orang bukannya bekerja pun sangat, dia orang hidup dia hanya untuk nak belajar hadis-hadis. Jadi bila umar 7 bulan tersebut dah habis duit dia, dia start jual dia punya baju dia, lepas tu dia jual kain-kain dia, sampai dia dah tak ada makanan. Tapi dalam keadaan dia tak ada makanan, darurat untuk kita pergi cari makanan. Sebab kalau kita manusia tak makan mati. Jadi dia pun hari pertama dia tak makan, dia tahan sabar. Dia ulang alik, pergi ke masjid, pergi ke pusat markas hadis sana, pergi ke sini, ulang alik di Basrah tersebut. Balik malam, esoknya pergi lagi, tak ada makan lagi. Sampailah hari kedua dia dah rasa, dia kata aku dah sangat lapar dan sangat dahaga dan nak collect. Hari ketiga kawan dia datang, ajak lagi pergi belajar, dia dah kata aku tak dapat nak tipu, aku dah terlampau lemah sangat dah, nak kiok sebab terlampau lapar. So kawan dia pun ada kata aku cuma ada 1 dinar, kita kongsi setengah dinar seorang pergi makan. Jadi bayangkan ulama dulu punya pengorbanan untuk nak belajar hadis, yang sebab itulah kita kena appreciate. Kita hari ni kena cuba untuk nak teladani macam mana cara dia orang belajar. Macam mana kita nak tu baca sejarah-sejarah ulama hadis dulu tentang miracle dia orang punya proses masa dia orang belajar. Miracle yang saya maksudkan bukanlah miracle yang luar daripada kudrat manusia. Saya tak cakap pasal Abu Hatim boleh terbang atas awan, tak, ataupun berjalan atas lautan, tak. Kita hanya cerita seorang manusia biasa tapi dia mempunyai keazaman yang menakjubkan. Bayangkan Abul Fadl Ibn Mutawakkil, anak murid kepada Abu Bakar bin Abi Daud. Abu Daud penulis Sunan, dia ada anak nama Abu Bakar, seorang muhaddis juga. Dan Abul Fadl Ibn Mutawakkil belajar dengan dia. Bayangkan dia kata, kelas aku start lepas subuh. Lepas subuh kelas hadis dia dah akan start. Jadi dia akan sentiasa awal. Dia akan datang awal, duduk depan untuk nak belajar. Jadi dia kata, tapi pada masa sama dia dah mengidam nak makan sejenis manisan yang dinamakan sebagai harisah. Harisah ni sejenis manisan ke Arab popular, dan manisan tu hanya dijual pagi. Jadi kalau terlambat habis, dia tak buat banyak. Dia kata 30 tahun aku mengidam nak makan harisah, tapi aku tak dapat nak makan sebab aku nak kejar pergi ke kelas hadis Abu Bakar bin Abi Daud. Dia orang nak belajar hadis punya sebab sanggup macam tu. Kata apa yang dia mengidam tu tak dapat. Kalau zaman kita sekarang kita dah ada kelas, tak pernah pun tengok lah. Apa saya sekali, apa salahnya lewat sikit. Kan, itu perbezaan antara kita. Sebab itulah keberkatan apa yang kita belajar hari ini different banding dengan ulama dulu. Sebab itulah diorang boleh macam kata, kita boleh rasa macam mana dia boleh buat macam tu, macam mana dia orang boleh, capability dia boleh sampai tahap tu yang kita zaman sekarang tak capai. Tengok usaha diorang pun kita dah tak boleh nak challenge, jangan kata nak challenge ilmu diorang. Jadi kita bacalah sejarah-sejarah diorang untuk kita kenal siapakah orang-orang yang dah banyak berjuang, berkorban untuk ilmu hadis yang kita nak belajar hari ini.